Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu wa ridwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Insyaallah malam ini kita sambung Al-Quran sebagai alat wasilah untuk kita menyucikan diri kita, menyucikan hati kita. Surat 95. Hendaklah setiap membaca berkeinginan untuk mendapatkan pemahaman itu. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang menghendaki ilmu orang-orang terdahulu dan ilmu orang-orang kemudian, maka dia akan mendalami Al-Quran. Sedangkan ilmu Al-Quran yang paling agung berada di bawah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bincang pada bulan lepas, antara perkara yang penting dalam kita menjadikan Quran sebagai jalan untuk kita tazkiyatun nafs, menyucikan diri kita, ialah at-tafahum. So dia kata dengan tafahum tadi kita dapat mengenali nama-nama dan juga sifat-sifat Allah. Perbuatan Allah yang disebut dalam Al-Quran antara lain iaitu mencipta langit, bumi dan sebagainya. Hendaklah para pembaca memahami sifat-sifat Allah daripada berbagai perbuatannya, kerana perbuatan menunjukkan kita kepada pelaku. Maka perbuatan yang agung menunjukkan kepada pelaku yang agung juga. Kita hendaklah menyaksikan si pelaku melalui perbuatannya. Barang siapa mengenali Al-Haq, itu Allah, maka kita akan melihatnya pada setiap sesuatu, sebab segala sesuatu itu bersumber daripadanya, kembali kepadanya. So bila kita baca Quran, antara ayat yang kita jumpa ialah ayat-ayat tentang sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca ayat tentang perilaku perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kenallah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan contoh kita biasa dengar, alam ulama dia kata, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah pada kejadian Allah, jangan kamu fikir pada zat Allah. Nak fikir zat Allah tak boleh. Yang bolehnya lah kita fikir pada kejadian Allah. Dengan melihat kejadian Allah Ta'ala tadi, tahulah kita bagaimana kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan ayat-ayat seperti ayat sifat, ayat perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menunjukkan bagaimana hebatnya pelaku atau pemilik sifat-sifat yang agung yang disebut dalam Al-Quran. Maka kita akan melihatnya pada setiap sesuatu, sebab segala sesuatu itu bersumber daripadanya, kembali kepadanya, dengannya dan untuknya. Akan tetapi orang yang tidak melihatnya pada segala sesuatu, maka berarti tidak mengenalinya. Barang siapa mengenalinya, maka dia tahu bahawa segala sesuatu selain Allah adalah batil, dan segala sesuatu itu pasti binasa kecuali zat Allah. Oleh sebab itu ketika pembaca membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya dalam surah Al-Waqiah, terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Waqiah, maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah Al-Waqiah, terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Allah juga berfirman yang maksud, maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan. Dalam surah Al-Waqiah ni banyak ayat Allah Ta'ala suruh kita fikir, suruh kita fikir sesuatu yang menunjukkan bagaimana hebat yang mencipta. Contohnya ayat tadi Allah Ta'ala berfirman, terangkan kepadaku tentang nutfah. Nutfah ni hasil percantuman benih laki-laki dan wanita. Sebelum menjadi mudghah, menjadi nutfah. Perkara yang tergantung, sesuatu yang tergantung di rahim orang perempuan, nutfah. Campuran air laki-laki dan juga perempuan. Macam mana percampuran laki-laki dan perempuan dari manusia, jadi makhluk. Itu langsung kita fikir. Itu tak cara panjang lah, ini contoh-contohnya.
Begitu juga contohnya ayat tentang tanaman yang kita tanam. Itu cuma tanam. Siapa yang menumbuhkan tanaman? Siapa yang mengeluarkan buah-buahan? Siapa yang menciptakan buah-buahan tadi? Ini yang istimewa. Ada buah-buahan yang boleh tumbuh tempat lain, tak boleh tumbuh tempat kita. Ada yang boleh tumbuh tempat kita, tak boleh tumbuh tempat lain. Tak semua pokok kita boleh cantum untuk jadikan hasil kita nak. Melainkan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala juga tanya pada kita tentang air yang kita minum. Daripada mana air ini? Bagaimana air ini terbentuk? Dan kita lihat air ini sebahagian besar daripada alam dunia kita ni, bumi ni air. Dan kita manusia pun berhajat kepada air. So Allah yang menyebut Al-Quran wa anzala minas sama'i ma'. Allah menurunkan air daripada langit. Kemudian Allah juga menyebut tentang api yang kita gunakan menjadi sumber kehidupan manusia pada dahulu kali. Sekarang ni elektrik lah. Ini dulu api lah sumber kehidupan manusia. Nak masak, malam-malam nak hidup, malam-malam nak berjalan sebagai penunjuk jalan, semua. So bila kita baca ayat-ayat Allah dengan memahami maksudnya, maka kesan yang lebih besar, terutamanya dalam kita ingin menyucikan hati kita. Maka jangan hanya sebatas memandang air, api, tanaman dan mani, tetapi seharusnya merenungkan mani, iaitu nutfah, yang bahagian-bahagiannya sama. Kemudian dia hendaklah perhatikan bagaimana prosesnya menjadi daging, darah dan sel, proses pembentukan bahagian-bahagian tubuh dengan berbagai bentuk seperti kepala, tangan, kaki, jantung, hati dan sebagainya. Dan dia hendaklah juga perhatikan berbagai sifat mulia muncul padanya, seperti mendengar, melihat, berakal dan sebagainya. Kemudian berbagai sifat tercela yang muncul padanya, seperti marah, syahwat, angkuh, bodoh, dusta dan berdebat. So bila kita baca ayat tentang nutfah tadi, dia bukan habis ke nutfah saja. Bagi orang beriman, dia akan tengok lagi bagaimana Allah Ta'ala jadikan makhluk, manusia, binatang-binatang, dan menjadikan kita ni daripada tidak ada kepada ada, daripada setitis air mani yang hina kita ni. Tak boleh nak sombong kita ni. Kita keluar daripada tempat yang hina, terpancar, pancut daripada tempat yang hina. Kemudian keluar pula daripada rahim mak kita juga daripada tempat yang hina. Adanya macam tu lah. Sebab bila kita kata keluar daripada tempat yang hina, ada orang cakap dia keluar daripada tingkat, jadi operate dia kata. Dia lain sikit. Dari segi adanya, semua keluar melalui rahim, keluar dan melalui kemaluan orang perempuan berlaku kita. Kemudian macam mana daripada air mani tadi, bercampur air mani boleh jadi kepala, boleh tangan, bekas tangan, kepala, kaki dan sebagainya. Siap ada pula emosi pula, suka, marah, gembira, benci dan sebagainya. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan apakah manusia tidak merhatikan bahawa kami menciptakannya daripada setitis air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Dia hendaklah merenungi berbagai keajaiban ini agar dia meningkatkan kepada super keajaiban, iaitu sifat yang asal munculnya berbagai keajaiban ini, sehingga setiap kali menyaksikan ciptaannya, dia selalu melihat pula yang maha penciptanya. Kalau kita yang mari surah masjid ni, bila kita baca ayat macam ni, kita kena insaf, sedar. Yang menciptakan kita, yang menjaga kita, yang mengawal kita, yang mengurus kita, asal mencipta, kemudian mengurus kita pula. Itu walaupun badan kita punya, tapi bukan kita jaga pun sebenarnya sangat. Dalaman kita ni Allah Ta'ala yang jaga. Jantung kita, hati kita, paru-paru kita, buah pinggang kita. Bila kita makan, dia proses makanan, dia sedut protein, zat dan sebagainya. Siapa yang atur ni? Allah Ta'ala yang atur. Ni. So bila kita baca ayat macam ni, sepatutnya dia menginsafkan kita. Bagaimana Allah menjadikan kita dengan sangat sempurna, ahsani taqwim. Cuma kita kejadian yang sempurna ni kita leka, lalai kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah sebagai makhluk manusia yang dijadikan Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
sepatutnya gitu. Bila kita baca ayat yang macam ni, kita kena ingat kita ni bukan hebat mana pun. Manusia ni lemah, serba kekurangan, sangat bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Mengenai ehwal para Nabi AS, jika dia mendengar bagaimana para Nabi didustakan, dipukul dan sebahagian mereka dibunuh, dia hendaklah memahami satu sifat Allah, iaitu dia Maha Kaya, tidak memerlukan kepada para Rasul dan kaum mereka. Seandainya Allah Ta'ala membinasakan mereka semua, maka perkara tersebut sedikit pun tidak berpengaruh kepada tidak berpengaruh kepada kekuasaannya. Jika dia membaca bahawa pada akhirnya para Nabi meraih kemenangan, maka dia hendaklah memahami kekuasaan dan kehendak Allah untuk menolong kebenaran. Ketika membaca ayat hal ehwal kaum yang mendustai para Rasul seperti kaum Ad, Samud dan apa yang menimpa mereka, maka dia hendaklah memahami perkara tersebut sebagai pelajaran yang dapat menumbuhkan rasa takut terhadap seksa dan kekuasaannya. Selain itu juga, jika dia lalai, tidak beradab dan terpedaya dengan penangguhan yang diberikan, maka mungkin saja dia akan mendapat seksa dan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula halnya jika dia mendengar ehwal syurga dan neraka dan semua hal yang ada dalam Al-Quran, tidak mungkin perkara-perkara tersebut kita akan huraikan semua, kerana pelajaran yang dapat diambil daripada perkara-perkara itu tidak ada batasnya. Hanya saja setiap hamba mendapatkan sesuai rezekinya. Tidak ada benda kering atau membasah kecuali berada dalam catatan yang jelas. Jadi bila kita baca ayat tentang syurga, neraka, tadi saya baca surah Al-Qiyamah tadi. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Kalla idza balagatit taraqi. Tuhan kata, ingatlah bila nyawa berada di halqum. Sebelum kita baca ayat yang macam ni, kita kalau kita faham, seronoklah kita baca ayat ni. Tapi kalau tak faham, kita tak rasa apa-apa. Sekadar bacaan saja. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, kalau semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun kami tambahkan lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi, kalau Allah Ta'ala tulis kalimah-kalimah, kalimah-kalimah, tanda-tanda kekuasaan Allah, nikmat-nikmat Allah, pasti tidak akan habis ditulis. Luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu Ali radhiyallahu anhu berkata, kalau aku mau, nescaya aku perlukan 70 unta untuk mengangkut hasil tafsir surah Al-Fatihah. Atau kata ulama, tafsir surah ni walaupun surah yang sama, setiap kali kita baca pasti kita akan menemui perkara baru yang istimewa, pelajaran, pengajaran kepada kita. Setiap kali kita baca, kita akan jumpa benda yang baru dalam hidup kita. Tujuan paparan di atas adalah hanya mengingatkan betapa pentingnya metodologi tafhim, pemahaman untuk membuka pintunya, bukan untuk mengubah keseluruhannya. Barang siapa tidak memiliki pemahaman apa yang terkandung dalam Al-Quran, sekalipun dalam tingkat yang terendah, maka dia termasuk dalam kategori di mana Allah Ta'ala bermaksud, dan di antara mereka, yakni yang hadir dalam majlismu wahai Muhammad, ialah orang munafik yang mendengar ajaran kamu dengan sambil lewat, sehingga bila mereka keluar dari sisimu, berkatalah mereka secara mengejek-ngejek kepada orang-orang yang diberi ilmu dari kalangan sahabat-sahabatmu yang setia. Apakah yang dikatakan oleh Muhammad tadi? Mereka yang munafik itu ialah orang-orang yang telah dimeterikan Allah atas hati mereka, dan ialah orang-orang yang menurut hawa nafsu mereka. So kalau kita baca Quran, kita tak faham, dan kita tak cuba ambil pelajarannya, maka kesan kepada jiwa kita tu tiada, tak ada kesan. Jadi tapi kalau kita baca, tetaplah kita dapat pahala. Dan semoga bila kita baca Quran ni, walaupun tak faham, kita baca juga, kesungguhan kita tadi menyebabkan Allah jaga hati kita. Kita
Agak macam tu lah. Kita tak faham tapi kita baca juga. Baca mujahadah. Jadi bila kita mujahadah, kita sedang didik juga hati kita supaya walaupun kita tak faham, kita baca juga sebab apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya tuan-tuan sekalian, kamu jadi saya lah. Jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Walaupun kita tak faham, kita baca. Semoga kita jadi orang yang cinta Quran, nak faham pula nak baca. Ni dia beza sikit dengan Mak Saleh. Dia tak pandai dari Quran, tapi dia sibuk cari makna Quran. Dia cari makna Quran, dia baca dulu makna. Dia rasa seronok baca Quran, dia faham Quran. Sebab Quran ini bukan tulisan manusia. Kalau kita faham perkara ni, pasti kita akan rasa teruja nak baca. Orang kongsi sejarah, orang kongsi kisah. Dia pergi ke angkasa, nampak sekian-sekian dia ada orang yang teroka lautan dalam. Kita rasa seronok nak baca kisah-kisah dia. Yang ni Allah yang menjadikan alam ni, yang menurunkan wahyu ni, pasti kalam ini istimewa dan hanya menjadi teruja bagi orang yang faham saja. Jadi kita sama-sama cari, tengok kenapa ada orang dengar Quran ni boleh masuk Islam. Bagaimana hebatnya Quran, sehingga Allah Ta'ala turunkan Quran. Cerita kadang benda simpel-simpel. Cerita pasal unta. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta yang dijadikan? Benda mudah. Cerita pasal semut, cerita pasal kuda, cerita pasal air daripada langit, cerita pasal lautan. Rupanya bila orang buat kajian, di sana ada perkara-perkara yang jauh daripada kefahaman asal manusia. Dulu tak ada ilmu sains, tapi dah bincang pasal lebah, pasal semut, pasal kuda, pasal sebagai binatang-binatang lah. Ini. Kemudian cerita pasal laut, maritim, cerita juga pasal aero angkasa dulu, bulan, bintang, buruj dan sebagainya. Ini bulan Rejab ni. Dan Rejab ni antara peristiwa yang kita sambut ialah Isra Mi'raj. Tujuan Isra Mi'raj ni kata sebagian ulama ialah supaya orang Islam tidak hanya melihat ke bumi je. Dia tak melihat bahagian di bumi je. Dia juga melihat ke langit. Di luar kawasan dia, di angkasa raya tu, ada juga ciptaan Allah yang sangat hebat, tak terjangkau di akal manusia. Akhirnya ada ulama buat kajian tentang ilmu astronomi. Ilmu astronomi ni yang mula-mula kaji orang Islam dulu. Itu yang kelima, tafahum. Yang keenam, menghindari penghalang-penghalang kefahaman. Kebanyakan orang tidak dapat memahami makna-makna Al-Quran kerana beberapa sebab dan penghalang yang dipasang syaitan pada hati mereka, sehingga mereka tidak dapat menyaksikan berbagai keajaiban rahsia Al-Quran. Penghalang kefahaman ada 4 jenis. Yang pertama, perhatian hanya ditujukan kepada pengucapan huruf-huruf, sehingga perenungan hanya sebatas pada makhraj huruf, tempat keluar huruf. Lalu bagaimana mungkin mana-mana akan tersingkap? Ini sebagai orang kita lah, mengaji tajwid dah 40 tahun lah. Tak habis-habis lagi. Belajar sebuah huruf roh, sebuah huruf jim, tak habis-habis lagi. Tak pindah lagi kepada tafsir pula. Itu je. Salah ke tak salah, tapi sepatutnya dah lama dah belajar, kita naik dah stage sikit, upgrade kepada memahami makna pula maksud ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau tak pernah belajar Al-Quran, hanya belajar. Ya, kadang-kadang saya pergi semayang majlis surau ni, dan jadi imam pun baca. Ni dia. Teruk sangat. Teruk sangat. Orang nak tegur, dia imam. Dulu lantik tak teh dulu. Atau sebelum lantik dulu, teh dulu, barulah boleh tak boleh dah lantik, dah nak pecat payah lah pula. Kemudian dah lantik, mulalah mari jumpa ustaz-ustaz orang, tolong tegur sikit. Dulu yang lantik ramai-ramai ni dia. Dari segi mak asli pun fair. Mak asli, bismillahirrahmanirrahim.
kehasudah. Kan? Walaupun dia bukan kesalahan yang besar yang boleh membatalkan sembahyang, tapi tak boleh. Hari semalam saya baca hadis tentang Nabi sebut, dan jadi imam kata Nabi mesti qari. Kalau semua sama je belaka, pandai ngaji belaka, kena ambil orang yang pakar hadis. Kalau semua pakar hadis, kena ambil orang yang mula berhijrah. Kalau semua yang mula berhijrah, kena ambil orang yang paling tua. Itu dia punya turutan dia. Di zaman kita ni mana ada orang mencari pakar hadis, payah. Seorang kata mula-mula jadi imam, qari dulu. Kena ambil orang yang paling baik bacaan dia, qari. Kemudian ada ramai qari, kena ambil orang yang paling faqih, pandai dalam agama, fiqh. Kemudian fiqh belaka pula, kena ambil orang yang paling tua. Ni di kalangan mereka ni. Tua belaka pula, kena ambil yang paling berakhlak. Ni akhlak belaka pula, kena tengok siapa yang kahwin dan tak kahwin, afdal yang kahwin. Jadi Quran ni, belajar Quran dapat pahala. Nabi kata orang belajar dapat 2 pahala. Ni dia. Tapi dah kalau dah 15 tahun tak pandai lagi ngaji. 15 tahun dah. Duk belajar sebuah ain dari dulu dah. Gitu je. Tak betul-betul juga. Ni. Jadi tunggu dah 4 orang mati, tak boleh baca Quran boleh juga. Salah lah. Jadi tak salah belajar tajwid, tetapi kena juga belajar tafsir, belajar tadabbur ayat Al-Quran. Jadi kita ni ada tak belajar tafsir? Ada? Ada belajar tafsir, alhamdulillah. So kita semua ni tak payah tunggu ustaz mengajar tafsir juga. Di rumah tu tengoklah juga. Kena ada juga lah Quran terjemahan. Ada Quran terjemahan. Mungkin lepas asar kita baca Quran saja, tak terjemah. Lepas isyak pula kita ambil 2 ayat. Kalau sehari 2 ayat, 40 tahun habis ya. Itu Quran. Sekurang-kurangnya habis aja kok. Jangan tak habis langsung. Jadi mana lepas asar setengah jam kita baca je. Malam lepas isyak balik buka tengok terjemahan. Kalau boleh tengok tafsir lagi bagus lah. Kalau tengok tafsir terbaik. Cuma tafsir ni kalau kita dengar kuliah tafsir kadang-kadang panjang. Saya sendiri kalau kuliah tafsir hari Sabtu baru ni saya kuliah tafsir surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Dalam 40 minit je kok. Tapi kalau tuan baca sendiri tafsir, kejap je. Ni kita lah faham ketok. Kalau tafsir Al-Munir mudah je faham. Kalau tafsir Al-Qasir susah sikit. Tu dia. Kita ambil tafsir mudah-mudah. So yang pertama dia kata seseorang yang memberi tumpuan sepenuhnya pada makna hurufnya. Dia tak kisah pada mana-mana Quran. Yang kedua, taklid pada mazhab yang didengarnya, terpaku kepadanya dan fanatik kepadanya sehingga hanya mengikut apa yang didengar tanpa berusaha keras untuk memahaminya dengan basirah dan musyahadah. Orang ini terbelenggu oleh keyakinannya dan tidak boleh terlepas daripada belenggu mereka. Maka yang terdetik dalam fikirannya hanyalah keyakinan, sehingga pandangannya hanya sebatas mazhab yang didengarnya. Apabila ada cahaya kilat di kejauhan serta nampak satu makna yang bertentangan dengan makna daripada mazhab yang didengarnya, syaitan mendesaknya dengan taklid. Saya berkata, apakah mungkin perkara ini terdetik dalam fikiranmu, sedangkan ia telah bertentangan dengan keyakinan nenek moyang? Maka dia mengira bahawa makna yang nampak itu adalah penipuan syaitan, lalu dijauhi. Hal seperti ini terjadi dalam kalangan para pengikut kumpulan-kumpulan yang sesat. Kita selamatlah tinggalkan sesat ini. Yang ketiga, terus-menerus melakukan dosa, bersifat angkuh dan dijangkiti penyakit hawa nafsu kepada dunia yang diperturutkan. Semua ini merupakan penyebab timbulnya kegelapan dan karat pada hati. Ia seperti kotoran yang mengumpulkan pada cermin sehingga menghalang munculnya kebenaran secara jernih. Ia merupakan penghalang hati yang terbesar yang telah menghalang banyak hati manusia. Semakin besar syahwat, semakin terhalang pula makna-makna Al-Quran. Semakin banyak beban-beban dunia yang dibuang oleh hati,
semakin dekat tersingkapnya makna-makna Al-Quran. Hati bagaikan cermin dan syahwat bagaikan kotoran, sedangkan makna-makna Al-Quran bagaikan gambar yang nampak di cermin. Latihan bagi hati untuk menyingkirkan berbagai syahwat ibarat pembersihan cermin. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mensyaratkan inabah. Inabah ini kembali taubat untuk boleh mendapatkan pemahaman dan pelajaran yang daripada Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman untuk menjadi pelajaran peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali. Allah Ta'ala berfirman lagi, dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali. Allah berfirman lagi, sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal sihat yang dapat menerima pelajaran. Jadi jelaslah bahawa orang yang lebih mengutamakan penipuan dunia berbanding kenikmatan akhirat tidak termasuk orang-orang yang berakal. Oleh sebab itu rahsia-rahsia Al-Quran tidak tersingkap. Kita ni kadang-kadang kita tak letih nak faham Quran. Itu maksud dia. Tetapi kalau hati kita ni bersih, suci, imannya kuat, tidak menurut hawa nafsu. So bila kita dengar orang baca Quran, tafsir Quran, syarah Quran, dia cepat menyentuh hati kita. Kata ulama, manusia ni ada dua perkara penting dalam hidup ini. Yang pertama nafsu. Nafsu juga memberi kesan pada seorang dan juga iman. Nafsu ni dia akan juga bagi pandangan kepada manusia. Nafsu mengikut keinginan hawa nafsu. Iman pula dia bagi pandangan yang disebut sebagai firasat. Kalau iman, firasat. Kalau nafsu pula musibah. Bila nafsu kuat kita ni, so nafsu ni akan bagi pandangan dalam hidup kita ni. Nafsu suruh kita ni rehat banyak waktu orang kuliah, nafsu suruh kita keluar makan. Orang sibuk semayang, suruh berjemaah, kita tak bercara cari hal dunia. Orang sibuk apa lagi dengan amal ibadat, contohnya kita sibuk juga urusan dunia sehingga kita mengabaikan akhirat. Ini nafsu. Dan seseorang yang dikuasai nafsu, dia tidak akan rasa rugi meninggalkan akhirat. Ini bukan firasat. Manakala orang mukmin, yang akan bagi pandangan ini ialah firasat. Firasatul mukmin. Kan Nabi sebut dalam hadis, dia kata, takutlah kamu dengan firasat orang mukmin yang muncul daripada hati. So kalau iman kita kuat, yang akan memberi pandangan pada kita iman kita. Memang kata tinggallah kerja ni, pergi dengan kamu. Contohnya, tinggallah kerja ni, pergi belajar. Simpan duit ni, bagus, sedekah sikit. Ni. Yang ni iman kalau iman kuat. Tapi kalau iman lemah, maka nafsu lah. Sama juga Quran tadi. Kita belajar Quran, kita dengar Quran. Kalau nafsu kita kuat, menguasai kita, panduan Al-Quran, pelajaran dan penjelasan Quran tidak akan memberi apa kesan kepada jiwa kita. Dia akan tolong. Dengar telinga, nafsu tolong. Cerita pasal hari kiamat itu. Cerita pasal mati. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tuhan kata setiap nyawa itu pasti akan mati dan akan pergi pada hari akhirat yang akan menentukan segala amalannya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hari kiamat nanti pemutus segala amalan. Kalau orang yang imannya kuat, maka akalnya tadi akan memberi panduan firasat kepada dia. Kamu pun mati juga. Saya borok dengan adalah seorang kawan bagus. Cerita dia kata aku ni kadang-kadang fikir bila sampai hidup sama bila dia. Aku dah tengok orang sakit. Kalau Tuhan bagi aku sakit tak baik macam mana dia? Ni orang fikir akhirat. Tapi kalau nafsu kita kuat, dia tak akan ajak kita fikir hal akhirat. Dia hanya ajak kita fikir hal dunia saja. Duduk tengok Facebook, contohnya tempat makan viral, contohnya cari tempat makan. Kita nak minta kedara bagi kita ni. Tak salah, tapi saya rasa tak payahlah kita ikut orang lain. Ada masa kita kalau ada peluang kita pergi. Tapi semata-mata nak pergi cari makan, tak payah.
Kalau makan ni nak hidup, bukan makan nak mati kita ni. Makan nak mati ni makan manyuk, itu nak mati. Makan nak hidup ni makan sikit, bagaimana yang Nabi ada. Pengalaman saya jarang-jarang orang ni, kalau makan manyuk ni lah, manyuk penyakit. Kalau jaga makan, insyaAllah selamat daripada penyakit. So Quran tadi sama juga. Kalau mereka yang terus-menerus melakukan dosa, sifat angkuh, hati dijangkiti penyakit dunia, tak masuk Quran. Tak masuk. Kita main mengaji ni bagus lah. Ustaz cerita pasal akhirat, cerita pasal kiamat. Kenapa ada orang dekat, ada orang tak dekat pelajaran. Ada orang bila baca ayatnya menangis, ada orang tak rasa apa-apa. So duduknya di hati. Yang keempat dia kata kerana telah membaca tafsir zahir, lalu dia meyakini bahawa tidak ada makna-makna kalimah Al-Quran kecuali apa yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid dan para mufassir lain. Lalu dia meyakini juga bahawa selain itu semua adalah tafsir bil-rahi, yang menggunakan akal semata-mata dalam penafsiran Al-Quran. Orang yang menafsir Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Perkara ini merupakan penghalang besar, kerana Allah boleh jadi membukakan hati untuk mendapat banyak pemahaman yang tidak bertentangan dengan zahir nas, juga tidak bertentangan dengan pendapat para mufassir yang boleh dipercayai. Ini tak kena kita lah ni, sebab kita bukan orang yang mengkaji Al-Quran. Ya, ada orang yang kaji Quran, saya tengok nama apa dulu. Seorang tu dia kaji Quran, dan dia jumpa sesuatu yang baru daripada Quran. Ini Allah SWT, nama saya nama apa. Antaranya dia jumpa kalaulah surah itu dimulakan dengan alif lam mim, maka dalam surah itu huruf yang paling banyak ialah alif, yang terbanyak ialah lam, yang ketiga banyak ialah mim. Kalau surah itu dimulakan dengan kaf, ha, ya, ain, sad, dalam surah itu paling banyak huruf kaf dan seterusnya. So dia rasa diri ini hebat. Akhirnya dia mengaku jadi nabi pula. Jadi bunuh gitu pula. Bagus dah penemuan tadi. Mengaku jadi nabi pula, bunuh. Kosong. Nama kita ni pun ada yang tafsir sendiri Al-Quran. Contoh yang dah mati itu, apa nama? Geng-geng Ittihad dia. Apa nama? Yang mati tu. Kasih Ahmad. Itu dia. Bila orang tanya dia kata dia baca surah Yasin. Dalam surah Yasin itu sebut perutusan Nabi akhir zaman. So dia rasa ayat itu tuju ke dia. Jadi Nabi selalu. Tapi tak ada pula ayat tu ke dia pula. Dia nak tafsir sendiri Al-Quran. Kita jaga. Lepas tu kita kena baca tafsir orang pandai. Kalau dia pandai-pandai syarah. Ali bin Anhu berkata, kecuali seorang hamba yang diberikan oleh Allah pemahaman tentang Al-Quran. Tak semua orang faham Quran ni. Melainkan tutup guru, ulama pun dia belajar dengan tutup guru lain. Melainkan beberapa orang sahabat Nabi yang hebat. Contohnya sahabat Nabi yang hebat, contohnya Ibnu Abbas ni. Ibnu Abbas ni terkenal seorang sahabat Nabi yang hebat, yang tafsirnya berbeza dengan orang lain. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ketika turun ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath, orang lain suka berlaku, semua suka, sebab sempurna dah Islam. Tapi Abu Bakar menangis sebab pemahaman dia lain. Bila orang jumpa dia bagi tahu. Dia kata ayat ni menunjukkan Rasulullah telah sampai ke penghujung usianya, nak habis dakwah. Lain pemahaman ni. Sama dengan Ibnu Abbas, pun juga memiliki ilmu yang hebat dalam menafsir Al-Quran. Ini anugerah Allah. Dia antara bayi, silap saya lah, yang didoakan Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil wa ja'alhu min ibadika as-shalihin. Akhirnya dia dapat tafsir Quran berbeza berbanding dengan orang lain. Yang ketujuh, taksis. Tadi yang keenam tadi menghindari penghalang kefahaman Quran. Yang ketujuh, taksis, iaitu menyadari bahawa dirinya adalah sasaran fitnah.
perbicaraannya ada dalam Al-Quran. Jadi kita baca Quran, ya ayyuhallazina amanu contohnya. So kita rasa Tuhan cakap dengan kita tu, bukan tuju pada orang lain. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jangan pandang orang lain, pandang kita. Tapi kalau Tuhan turun ayat ya ayyuhal kafirun, bukan kita lah. Itu dia, jangan rasa kita juga. Ini turun ayat contohnya kepada orang mukmin, kepada orang manusia. So kita kena rasa Tuhan sedang tuju pada kita. Apabila dia mendengar suatu perintah atau larangan, maka dia memahami bahawa dirinya adalah yang diperintahkan dan dilarang. Begitu pula jika dia mendengar janji dan ancaman, apabila dia mendengar kisah orang-orang terdahulu dan para Nabi AS, maka dia mengetahui bahawa kisah-kisah itu tidak dimaksudkan sebagai bahan cerita semata-mata, melainkan untuk diambil pelajarannya dan bekalan-bekalan yang diperlukan. Setiap kisah yang dituturkan dalam Al-Quran adalah untuk diambil pelajarannya oleh Nabi SAW dan umatnya. Oleh sebab itulah Allah berfirman bermaksud yang dengannya kami teguhkan hati. Contohnya ayat yang biasa kita dengar untuk hati baca hari Jumaat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau tuan-tuan boleh ya, dengar ayat macam ni tuan-tuan pun terdetik. Tuhan telah cakap dengan aku. Itu dia. Macam orang panggil nama kita lah. Orang sebut nama kita, kita pun paling settle. Sama yang ni juga. Bila Tuhan kata ya alladzina amanu, kita pun bagi perhatian. Sebab Allah sedang berkata-kata dan bercakap dengan kita. Wahai orang beriman, dia kata Allah, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, yakni tunduk patuh pada Allah. So kita dengar ini, kita pun terfikir, ya Allah, aku ni tak benar-benar takwa lagi, tak benar-benar taat lagi. Barulah ayat ni beri kesan kepada hati kita. So dalam Quran, kalau tuan-tuan baca ada ayat ya alladzina amanu, kita kena bagi tumpuan. Atau ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih. Contohnya itu surah Luqman contohnya. So bila kita baca ayat ni, kita kena rasa Allah sebut wahai manusia, kita dah. Itu. So kalau ada ayat alladzina amanu, ya ayuhan nas ittaqu, kita bagi perhatian. Seorang hamba naklah meyakini bahawa Allah Ta'ala meneguhkan hatinya dengan kisah para Nabi, kesabaran mereka terhadap penderitaan yang mereka alami, dan keteguhan mereka dalam membela agama Allah. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari perkara ini, sedangkan Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk Rasulullah, tetapi sebagai penawar, petunjuk, rahmat dan cahaya bagi alam semesta. Oleh sebab itu Allah Ta'ala memerintahkan semua hamba untuk mensyukuri nikmat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, maksudnya, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, yaitu kitab dan al-hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya, sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu sebab kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu, maka apakah kamu tidak memahaminya? Surah An-Nahl, dan kami turunkan kepada kamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan. Surah Muhammad, demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan bagi mereka. Surah Al-Jasiyah, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Surah Ali Imran, Al-Quran itu adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita baca Quran, kita kena rasa Allah sedang tuju ayat itu kepada kita. Afala yatadabbarun al-Quran. Dalam Quran mana kan? Afala yatafakkarun, afala yatazakkarun,
Mana lagi ya? Ayat-ayat yang Allah Ta'ala, apakah kamu tidak memikir, apakah kamu tidak beriman, apakah kamu tidak kita ada baru dalam Quran, atau tidak tadabbur Quran. So ayat-ayat ni sepatutnya kita kena rasa Allah tanya kita. Apakah kamu tidak memikir? Kita apakah kamu tidak memahami? Yafqahun sebut dalam Quran, tak memahami. So kita kena rasa ayat ni bila Tuhan tanya, khitabnya kepada kita. Apabila khitab ditujukan kepada semua orang, maka meliputi individu, termasuk orang membaca dalamnya. Oleh sebab itu dia hendaklah menyadari bahawa dia adalah yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, supaya didengarnya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran. Ini Allah sebut Al-Quran ni. Quran diturunkan kepada Muhammad ataupun diturunkan kepadaku. Ku ni kita lah. Dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran. Ni. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi berkata, barang siapa yang Al-Quran yang telah sampai kepadanya, maka seakan-akan dia diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kalau kita lihat, ni kalau kita lihatlah, saya pun tak buat gini ni, saya cerita ya ni. Saya cerita boleh nak buat payah. Ya. Tengok ulama-ulama yang jiwa dan hatinya ni rindu kepada Allah. Dia ni sentiasa ingat Allah. Antara benda yang diorang tak tinggal, sentiasa lekat dia pada diorang ni, ialah membaca Quran. Sebab bila dia ingat Allah, itu cara dia nak ingat Allah. Nak lepas rindu pada Allah, baca Quran. Baca Quran. Hatta kita nak tengok dulu ulama-ulama ikhwan, ketika di penjara yang dia minta ialah Al-Quran. Dia nak melepaskan rasa rindu, ingatan dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Ni dia. Macam saya sebut dulu, kita ni bila ingat kekasih, kita akan baca surat-surat ni. Surat-surat lama-lama kita buka semua, dia baca semua. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kasih pada Allah, kita akan lepas membaca walaupun sehari surah Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran Al-Karim. Cuma sebab dia tak rasa nikmat lagi. Betul tak, saya tengok ulama-ulama Syria tentunya, dia ada Quran kecil. Dia orang meniaga. Dia orang bisnes. Ulama-ulama dia orang bisnes. Duduk kedai ni, jual kapek. Sementara tu orang datang, baca Quran. Baca Quran. Sehingga tertidur dengan Quran. Tu. Sama dengan kita lah. Kita gitu aja kok. Tidur dengan Quran. Tu dia. Sampai jatuh Quran atas kepala kadang. Repau. Tu. Jauh lah. Jauh. Kita ni nak fix time dengan Quran pun. Kita nak dia panggil hidup dengan Quran pun susah. Hidup dengan Quran, dia panggil apa lagi ayat yang sesuai. Maknanya kita berdamping dengan Quran pun payah. Kita hanya macam terpaksa je. Sebab ustaz kata kena baca Quran walaupun semuka, walaupun selat. Kita pun lebih baca selat, tapi baca tanpa rasa nikmat. Tu dia. Tak rasa nikmat. Yang ni yang paling nak cari ni. Susah tak? Batulah Nabi suruh baca malam-malam. Warattilil Qur'ana tartila. Nak bacalah Quran dengan tartil. Baca Quran dengan tartil pada waktu malam, orang sedang tidur, lebih memberi bekas, kesan kepada hati kita. Tapi susah nak buat. So kita lah kena tanam, walaupun kita tak faham makna Quran ni, kita kena cuba tanam dalam diri kita ni, aku ni nak baca juga ayat Allah. Sebab ayat Allah ni ayat yang istimewa, Al-Quran. Aku sayang pada Quran, cinta pada Allah, aku rindu pada Allah. Aku ni banyak nikmat Allah bagi pada aku ni. So kita baca Quran kan kesedaran tadi, walaupun kita tak faham. Sebenarnya faham lah. Kita tak faham pun nak juga baca Quran. Dan sehinggalah kita baca tadi rasa seronok. Itu susah sebut tadi. Sebab kita tak faham Quran. Orang yang baca nikmat tu dia faham. Baca tak kuat. Kita nak dapat yang ni payah. Saya tak sekolah lain. Saya mungkin tuan-tuan lebih baik daripada saya.
Saya ini memang saya paksa juga. Sehari paling kurang saya baca setengah jam. Paksa. Ni. Tapi setengah jam memang terpaksa. Dibaca tengok jam. Baca tengok jam. Jadi dia tak sama dengan orang yang ada Zoom ni. Orang yang ada Zoom ni, dia tak cara kejam lah dia baca. Tak terganggu dengan perkara lain, dia baca seronoknya lah. Macam anak-anak kita lah. Budak-budak muda sekarang ni. Dia WhatsApp makwa dia pukul 1 pagi. Segar mata-mata. Tak mengantuk. Padahal benda serupa je hari-hari. Berkhabar, buat apa. Bincang benda tula je tapi tak mengantuk. Dia rasa seronok. Pukul 2 pagi, tak tidur lagi. Kita buka pintu, tak sedar dia. Asyik. Macam mana kita dengar Quran? Tengah-tengah baca, tik-tik, WhatsApp. Berhenti. Tengok WhatsApp dulu. Tengok WhatsApp panjang pula, ada grup lain pula. Tengok WhatsApp grup pula. Akhirnya semuka je baca. Padahallah semuka. Ustaz kan bahasa baca padahal. Ini yang saya sebut dia susah. Jadi bulan Quran nanti tu, bulan Ramadan ni bulan Quran. Kalau tuan-tuan nak dapat nikmat baca Quran bulan Ramadan, baca sekarang. Sekarang nak kena mula baca adik, seronok. Masa Ramadan nanti kita speed lagi ni. Ni mungkin boleh dapat 2 kali ke. Walaupun ada orang kata tak perlu khatam, dia kata yang perlu kita baca pelan pula. Kita nak baca dengan makna mungkin payah. So kita baca je ayat Allah Ta'ala, semoga Tuhan beri kita kefahaman. Kemudian kita baca seronok, baca tak berhenti sehingga kita tak tengok jam. Kita baca sampai kita rasa puas baru kita berhenti. So awal-awal ni kena mujahadah ni bagi. Ibadah ni peringkat awal kena mujahadah. Macam bangun malam dulu. Bangun malam. Nak semayang malam susah walaupun subuh lewat sekarang. Kali subuh 6.10. Patut masing-masing boleh qiyam mulai belaka ni. Patutnya. Semua boleh qiyam mulai 6.10 kan subuh. Kalau kita bangun kita mula 5.30 dah lagi semayang tahajud dah lagi 4 rakaat. Dah lagi. Baca pendek-pendek lah, jangan baca 1 rakaat selai. 1 rakaat setengah muka sempat. Ni. Kemudian dah lagi witir 3 rakaat sempat. Tapi kena lawat, kena mujahadah, kena paksa bangun. Kena paksa bangun, kena ambil air semayang, malahnya lah semayang juga. Sehingga lama-lama jadi kebiasaan. Daripada kebiasaan jadi suka. Lama-lama kita kata seronok dalam beribadah. Nikmat tak boleh tinggal. Macam orang ni. Sama Quran juga. Ni Quran. Sekarang ni mungkin tak pegang Quran begitu hari. Kalau tak pegang Quran memang tak boleh nak sayang Quran lah. Takkan. Terus sekarang ni kita kena paksa dulu mujahadah. Lawan. Ni dia. Cuba sehari dapat 5 like ataupun 10 muka sehari. Cuba 10 muka. Paksa lah. So mula-mula saya buat sebelum ni. Mula-mula ni kita kena fix masa. Paling kurang pernah baca setengah jam. Set pukul 5 sampai pukul 5.30 baca. Tapi saya dah sebut di pengalaman saya. Dulu asal awal saya pergi semayang surau, balik 4.45 pukul 4.50, so pukul 5 kita start dan 5.30. Sekarang ni asal lewat sampai mau 5 suku. Jadi dia tak sampai setengah jam, sampai 5.30 juga mengaji. Saya tak ini dia cukup ada 5.30 juga. Lain kali pula tambah esok pula ada kerja saya tak. Susah ya, nak mujahadah ni kita berlawan dengan syaitan. Jadi tuan-tuan kita kena paksa. Malik bin Dinar berkata, apakah tanaman Al-Quran dalam hati kamu wahai ahli Al-Quran? Sesungguhnya Al-Quran penyubur bagi orang mukmin sebagaimana air hujan menjadi penyubur tanah. Hati kita dikata subur. Jadi hidup molek, segar. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Sebagaimana tanah juga memerlukan air untuk menjadi tanah yang subur. Siapa tak baca Quran lagi hari ini, balik ni, pegang Al-Quran. Pegang. Mujahadah. Baca. Kalau payah, baca sama-sama. Ajak bini ke,
Kan dia kata Wan bro ni, orang lain ni. Saya kadang-kadang nampak macam anak bini payung baca Quran, kadang-kadang mungkin hari tu disebut. So malam-malam saya panggil dia, sebelum tidur, pukul 10, lepas semua tak tidur lagi, masih panggil lagi. Duduk ruang tamu, kata jom kita baca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk, dapatlah selai, lebih sikit. Baca sama-sama. Ni dia. Mula-mula memanglah kita buat tu payah. Tapi kita buat, panggil anak-anak kita, isteri kita. Ni kita pula janganlah balik rumahnya seluar pendek selalu. Sebab rumah tu pakai seluar pendek, bunga duduk dalam rumah. Memang tak mengaji lah kita. Pakailah molek dulu. Kan? Nak tidur nanti bawa pakai seluar bunga tu. Tu dia. Bawalah molek mengaji. Dah pakai mengaji, bawalah hajak tidur. Tu dia. Kalau tu paling ubus satu, paling lemah kita kira. Paling lemah kita panggil ngaji yang beramai. Kalau tak ada berkata seseorang tidak duduk mendengar Al-Quran kecuali dia akan bangkit dengan merasakan tambahan atau kekurangan pada diri. Tak ada orang yang kata baca Quran, malaikat dia akan rasa makin kurang sesuatu yang ada pada dirinya. Allah alam, insya-Allah kita sambung yang seterusnya, yang ke-8, ta'assub, iaitu hati yang terpengaruh dengan Al-Quran. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma